Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia Allah yang diberikan kepada kita untuk kita tunduk dan patuh kepadanya. Kita juga bersyukur kerana Allah Ta'ala memberikan kita peluang dan nikmat untuk kita memperdalami ilmu yang disampaikan kepada kita melalui uraian dan syarahan para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita teruskan perbahasan, perbincangan berkaitan dengan istilah-istilah yang telah disempitkan maknanya oleh sebahagian masyarakat sehingga makna asal istilah tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh sumber agama yang sahih seperti Al-Quran dan As-Sunnah telah tidak lagi tepat sebagaimana asalnya. Dan istilah yang seterusnya yang telah kita mula bincang pada pertemuan yang lalu ialah dalam muka surat 141, perkataan keempat iaitu zikir dan tazkir. Zikir dan tazkir. Ini merupakan salah satu istilah penting Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kepentingan zikir. Contohnya seperti yang disebut di sini, surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah engkau memberikan peringatan, kerana peringatan itu amat bermanfaat, berguna untuk orang-orang yang beriman. Jadi zikir itu maknanya yang paling asas ialah ingat, mengingati. Dan pastinya dalam konteks Al-Quran, zikir itu merujuk kepada usaha kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, mujahadah kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan zikir. Jadi kalau kita berzikir, matlamat akhirnya ialah mesti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pegang tasbih besar mana pun, jerit kuat macam mana pun berzikir, tapi hati itu tidak sampai kepada Allah SWT, tak ada maknanya. Tak ada maknanya. Itu bukan zikir namanya tu. Jadi zikir itu akhirnya mestilah membawa kita kepada ingatan kita kepada pencipta kita, Tuhan kita yang maha agung, iaitu Allah SWT. Itulah tujuan zikir. Jadi kalau dinamakan majlis zikir misalnya, dia mesti ke arah itu. Kalau dinamakan tazkirah, kali ini kan ramai, banyak kita guna tazkirah. Tazkirah maghrib, tazkirah tazkirah asar, tazkirah zuhur, tazkirah 5 minit. Kalau di Indonesia dia ada kultum, kuliah 7 minit. Kultum.
7 minit je tazkirah lah tu. Jadi akhir sekali tazkirah itu mesti membawa kita kepada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebut oleh Al-Quran dan juga oleh hadis-hadis. Hadis kita dah sebut dah pada yang lalu, kita sambung di bawah tu ya. Ada ayat Quran, ada hadis yang bercakap tentang zikir dan kepentingan untuk kita bersama-sama dalam majlis zikir ya. Majlis zikir. Majlis zikir itu bukanlah bermakna kena pegang tasbih semata-mata Yang kita buat sekarang ni majlis zikir ni. Saya tak pegang tasbih, tuan-tuan pun tak pegang tasbih. Tapi kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala melalui ingatan-ingatan, ilmu-ilmu yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi ini juga merupakan majlis zikir. Jadi zikir tak semestinya kena pegang tasbih, kena mengulangi perkataan-perkataan tertentu. Malah mungkin majlis ilmu macam kita ni lebih berkesan untuk kita mengingati Allah berbanding dengan majlis zikir yang pegang tasbih tu. Betul tak? Kadang-kadang majlis zikir pegang tasbih tu dia jadi seronok semacam kan, bila dah ramai-ramai apa semua tu. Tapi mungkin kita tidak juga khusyuk untuk terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kadang-kadang bila kita berzikir kita tak faham apa yang kita zikirkan. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan 33 kali lepas salat. Tapi kalau kita hanya baca tanpa kita mengetahui subhanallah itu apa maksudnya, apa matlamatnya, maha suci Allah, alhamdulillah itu apa maknanya, Allahu akbar itu apa maknanya. Kalau kita hanya baca tanpa tahu makna, tak membawalah kita kepada ingatan kita kepada Allah SWT. Tapi kalau kita belajar macam ni, kita tak sebut pun subhanallah, kita tak sebut pun Allahu akbar, kita tak sebut pun alhamdulillah, tapi kita berbicara, memahamkan diri kita semua tentang bagaimana nak mentasbihkan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam mana kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kefahaman. Itu juga merupakan tazkirah, zikir, ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep tu luas, konsep zikir. Okey, kita pergi kepada masalah dia apa Apa masalah yang Imam Al-Ghazali cuba ketengahkan tentang perkataan zikir ini? Oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang, maknanya Imam Ghazali merujuk kepada masa dia lah, masa beliau, iaitu pada abad ke-12 dulu. Dah ada masalah yang dipanggil juru nasihat, orang yang sepatutnya bertugas sebagai wa'az. Wa'az ni maknanya memberikan mau'izah, memberikan nasihat-nasihat, pentazkirah lah senang kata yang memberikan nasihat dan ingatan. Pada masa kita, iaitu masa Imam Ghazali, kita melihat mengambil yang demikian itu, lalu membiasakan dengan cerita-cerita, syair-syair, doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami atau dipanggil syatahat, dan pemutaran kata-kata agama. Jadi masa Imam Ghazali sendiri itu sudah berubah. Majlis yang sepatutnya dipanggil majlis zikir itu atau majlis tazkirah apa semua itu sudah lebih kepada majlis-majlis bercerita, macam-macam cerita lah. Mungkin temanya itu tema agama, tapi isinya itu merupakan cerita-cerita yang kadang-kadang tidak mencapai matlamat tazkirah atau zikir tadi. Kalau hari ini macam mana kita nak sebut? Hari ini macam ceramah lah kot. Ceramah kan, ceramah agama. Sebahagian ceramah agama tu cerita je banyak. Kan nak bagi menarik, cerita tentang ustaz tu pergi mana, naik kapal terbang ke apa semua,
dia nak bawa tu, tapi akhirnya habis dengan cerita-cerita saja. Yang inilah antara penyempitan makna zikir yang berlaku pada zaman Imam Ghazali. Apabila majlis-majlis yang sepatutnya dinamakan majlis zikir atau majlis tazkirah itu dah dipenuhi dengan penasihat itu hanya bercerita saja. Syair-syair, mungkin lepas cerita dia syair pula. Ini mungkin apa? Nasyid atau lagu-lagu misalnya kan. Doa-doa dan kata-kata yang tidak difahami. Syatahat ni biasanya merujuk kepada sufi, sufi punya circle, yang kadang-kadang bila dia sudah mabuk dengan kecintaan terhadap Allah itu, dia mula mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang tidak dapat difahami maknanya. Dia seorang je faham. Dulu ada seorang tokoh yang nama Hallaj. Hallaj ini merupakan tokoh sufi yang dia terkenal sebagai ini kita the drunken sufi, ya. Bukanlah drunken mabuk, tapi dia high kan, bila dia dah sampai kepada dia punya makam bersama Allah itu, dia dah mula mengeluarkan kata-kata syatahat. Mungkin itu berdasarkan pengalaman rohani dia, tetapi kadang-kadang kata-kata itu tidak sesuai didengari oleh orang-orang awam. Hallaj ini hebat orang dia, ahli sufi yang hebat. Tapi contoh antara perkataan Hallaj ini yang menjadi kontroversi ialah dia kata Tuhan ada dalam jubahku. Dia kata Tuhan berada di dalam jubahku. Mungkin maksudnya dia dah hampir dengan Tuhan dah, dia dah bersama Allah Ta'ala. Tapi dia tak boleh sebut perkataan-perkataan itu yang akan mengelirukan orang. Pasti akan mengelirukan orang kan. Tuhan dalam jubahku, itu sudah kalau dalam syariat dia dah masuk, dia dah bawa kepada syirik. Kalau hukum syariat zahir itu dah tak boleh tu. Atau aku nampak Tuhan di mana-mana, contohnya kan, aku nampak Tuhan di mana-mana. Dia mungkin sebab dia dah terlampau high kan, dia dah terlampau sampai seronok dengan pengalaman rohaninya itu. Yang ini tak boleh. Sebab itu ada seorang lagi tokoh, Junaid Baghdadi, mengatakan bahawa dan akhirnya Hallaj ini dalam sejarahnya dia dihukum kerana tindakannya itu kan. Jadi dari segi syariat kita mesti menjaga kemaslahatan kefahaman awam. Kalau kita hebat macam mana pun tasawuf, kita mungkin baca kitab Wahdatul Wujud ke apa semua kan, tapi ada benda-benda yang sepatutnya benda tu very eksklusif. Mungkin orang-orang yang boleh faham saja. Kitab-kitab tertentu memang agak tinggi, termasuk kitab hikam. Kadang-kadang kita baca kitab hikam kan, Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Tapi kadang-kadang isi kandungan hikam itu pun tinggi. Dan kalau tak silap-silap, kalau tak faham pun boleh jadi keliru juga. Jadi ustaz-ustaz yang nak mengajar hikam tu pun kena pastikan ustaz yang betul-betul faham. Contoh dalam hikam tu ada disebut, carilah hikam ni makna kata-kata hikmah daripada seorang tokoh tasawuf, Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Hebat Ibnu Athaillah ni, dia ada banyak kitab, antaranya Kitabul Hikam, terkenal dalam Melayu ni, banyak syarah-syarah kitab hikam. Maknanya kata-kata hikmah, satu ayat kata hikmah tu kemudian disyarahkanlah. Antara kata hikmahnya ialah dia kata jangan cari benda yang Allah dah pasti bagi, tapi carilah perkara yang Allah tak pasti lagi bagi. Apa dia benda yang Allah pasti bagi? Rezeki, dia kata. Rezeki ni Allah dah jamin. Apa yang perkara yang Allah tak pasti lagi bagi? Hidayah kena cari. Hidayah ni kena diusahakan. Kena diusahakan untuk mendapatkan hidayah. Hidayah ni maknanya panduan untuk ke jalan yang benar. Kan? Sebab itu Imam Ghazali ada tulis kitab Bidayatul Hidayah, jalan perjalanan permulaan menuju hidayah.
Tapi kalau orang salah faham kata-kata Ibnu Athaillah tadi tu, dia kata kalau macam tu tak payah cari rezeki, tak payah kerja, kita cari hidayah sajalah. So duduk dalam masjid je lah, tak payah nak pergi kerja lah, sebab masjid ni tempat cari hidayah. Kerja tu tempat cari rezeki dah confirm dapat. So tak payah, tinggalkan yang nak cari rezeki, tumpukan kepada nak cari hidayah. Itu nasihat hikmah Ibnu Athaillah. Kalau yang syarahnya tu tak berapa tepat, silap-silap semua tak kerja lah, semua berhenti kerja belaka sebab nak ikut Ibnu Athaillah punya nasihat. Sedangkan nasihat tu betul, cuma dia kena difahami di peringkat yang tinggi. Betul, memang betul, yang betul-betul Allah confirm ni rezeki, Allah confirm ulat dalam batu pun ada rezeki. Sebab itu ayat Quran banyak mengatakan jangan kamu takut untuk mendapat anak, mendapat keturunan, kerana Allah Ta'ala menjamin rezeki mereka. Kan, takut anak seorang cukuplah, dua kan nak makan macam mana? Tak boleh tu. Tapi janganlah sampai tak langsung kontrol, maknanya sampai 15 sudah. Itu pun kena juga faham apa orang kata realiti kehidupan kan. Tapi jangan kita takut seolah-olah Allah Ta'ala tu tidak memberikan rezeki. Tapi rezeki ni tak semestinya kekayaan, tak semestinya mesti kaya, tapi rezeki ni maknanya cukup untuk siapa anak-anak yang kita lahirkan itu ada rezeki, insya-Allah. Itu maksud Ibnu Athaillah. Kita jangan lari daripada keyakinan kita terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara takdir Allah Ta'ala ialah Allah menentukan rezeki kepada setiap makhluk. Tak ada orang yang akan mati kelaparan kecuali dibuat atau dihalang rezeki dia. Macam kat Ethiopia ke apa yang mati tu sebab cara kita organize wealth ni kan, the distribution of wealth tidak berjalan dengan baik. Sebab itu ada yang lapar, Tuhan bagi banyak rezeki. Itu maksudnya. Tetapi hidayah, ini jangan kita kata tak apalah, bapa aku orang alim, aku mesti dapat hidayah punya kan. Itu tak boleh. Kerana setiap orang itu dia mesti berusaha mencari hidayah dengan cara belajar, menuntut ilmu, berusaha beribadat, taat kepada Allah, untuk kita tetap berada pada landasan hidayah. Dan hidayah ni jangan kita rasa aku ni dah lahir Islam, insya-Allah aku akan mati Islam juga. Tidak semestinya. Orang yang lahir Islam kemungkinan nanti akan berakhir dengan berislam, dan orang yang bukan Islam tu, yang kita tengok bukan Islam tu, kemungkinan dia akan berakhir dengan Islam, dengan hidayah lah. Kerana dia berusaha mencari hidayah. Kita ni yang rasa selamat ni, silap-silap tak selamat kita. Itu maksud Ibnu Athaillah bila dia kata carilah benda yang dah dijamin, iaitu rezeki, hidayah. Carilah sesuatu yang tidak dijamin lagi, iaitu hidayah, dan jangan sibuk mencari benda yang telah terjamin, iaitu rezeki. Jadi syarah tu kena betul, takut kita keliru. Jadi kalau nak menyebut benda-benda yang mungkin akan mengelirukan itu, hati-hati. Takut kita sendiri jadi keliru. Kita rasa seronok bercakap benda-benda yang macam tinggi lah kononnya, takut kita sendiri terkeliru. Okey, syair-syair, doa-doa. Jadi benda-benda inilah yang akhirnya kata Imam Al-Ghazali yang menjadi fokus kepada zikir, majlis-majlis zikir pada zamannya. Sedangkan yang paling utama dalam zikir itu adalah perkara-perkara yang membawa kita mengingati Allah Ta'ala, macam majlis ilmu yang betul, yang benar. Itu sebenarnya dinamakan zikir. Adapun lepas itu diterangkan lagi, Imam Ghazali diterangkan lagi, adapun cerita-cerita ataupun kisah atau qisas al-qisasu, maka itu adalah bid'ah. Kerana apa? Telah datang dari ulama-ulama terdahulu melarang duduk mengelilingi tukang-tukang cerita itu. Ada dah ulama-ulama dulu menasihatkan supaya jangan kita sibuk
mengelilingi ataupun mendekati kelompok-kelompok yang benda yang dia buatnya adalah sekadar cerita-cerita sahaja, seronok bercerita sahaja. Mungkin cerita tu kerana nak menarik perhatian kan, tetapi akhirnya tidak betul-betul membawa kita kepada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan bahawa tak ada yang demikian itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah tak ada grup yang dipanggil pencerita-pencerita ni. Kita apa, penglipur lara dulu, penglipur lara. Dan tidak ada pada masa Abu Bakar dan Umar. Maknanya pada zaman-zaman awal tu tidak ada perkara ini, sehingga lahirlah fitnah dan timbullah tukang-tukang cerita. Maknanya selepas zaman salaf itu barulah timbul banyak fenomena tukang-tukang cerita ni. Mungkin dia berasal dari luar masjid lah, luar majlis agama, tapi akhirnya dibawa ke dalam untuk menarik perhatian, kan. Kalau cerita ya Quran hadis je mungkin boring, tapi bawa cerita tu cerita ni, jadi lebih seronok, banyak ketawa-ketawa lagi seronok. Tapi akhirnya tertinggal ya Quran hadis, sudah tertinggal dah. Yang lebih banyak ialah cerita lawak-lawak dan yang lain-lain, tetapi ingatan kepada Allah itu dah tertinggal. Nah, itu maksudnya. Bukanlah maksudnya tak boleh bercerita, boleh aja. Nanti malam dah tak boleh dah cerita dengan anak nak tidur, tak boleh. Tadi ustaz kata tak boleh bercerita. Bukan, itu cerita tu okey. Ini cerita atas nama zikir ni, atas nama majlis zikir, tapi yang dibawanya adalah cerita-cerita. Tapi memang kalau majlis tu majlis ceritalah, tak ada masalah kan. Pertandingan bercerita habis semua kat sekolah, tak boleh buat dah pertandingan bercerita sebab Imam Ghazali tak bagi. Bukan, ini cerita yang dibuat atas nama agama, atas nama mengingati Tuhan, tapi dah jadi benda lain, lebih kepada benda-benda lain. Okey, diriwayatkan bahawa Ibnu Umar ni adalah Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, keluar dari masjid seraya mengatakan, aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu, kalau tidaklah dia maka aku tidak akan keluar. Maknanya Ibnu Umar ni bila dia masuk masjid, dia tengok ada grup sedang seronok mendengar tukang-tukang cerita. Ibnu Umar keluar terus daripada masjid tu. Ini seorang sahabat yang adil, yang bertakwa. Dia sendiri tidak suka kepada majlis-majlis cerita yang dibuat dalam masjid. Dibuat dalam masjid. Jadi Ibnu Umar sendiri dia kata, aku dikeluarkan. Dia maksudnya dia tu menyebabkan aku keluar daripada masjid. Kalau tak ada dia, aku akan masuk masjid, dia kata. Maknanya tidak sukanya Ibnu Umar terhadap tukang-tukang cerita ni. Kemudian berkata Damrah. Bahasa Melayu tu kadang-kadang ejaan dia pelik-pelik sikit. Dia ada L pula tengah-tengah tu. Sebenarnya tu Damrah, dad mim rata nama dia. Damrah bin Rabi'ah nama penuh dia. Seorang mufti di Syam pada zaman awal dahulu. Damrah ini berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga salah seorang kalau tak sahabat pun tabi'in yang hebat, Sufyan Ats-Tsauri. Aku bertanya, jadi Damrah ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kita terimakah tukang cerita itu dengan gembira? Bolehkah kita macam mendengar ataupun menerima perbuatan tukang cerita ni yang dalam masjid ini? Kata Sufyan Ats-Tsauri, balikkan tukang bid'ah itu ke belakangmu. Maknanya palingkan mukamu daripada mereka, maknanya tinggalkan mereka. Ini nasihat seorang tabi'in yang hebat. Maknanya sama seperti Ibnu Umar tadi, Sufyan Ats-Tsauri juga kata, jangan dengar, jangan kita dekati tukang-tukang cerita ini. Okey, apa lagi? Kemudian berkata Ibnu Aun, ini juga salah seorang ulama, aku datang pada Ibnu Sirin.
Ibnu Sirin ini juga seorang ulama yang hebat. Antara tulisan Ibnu Sirin ini adalah tentang mentafsir mimpi. Maka Ibnu Sirin bertanya, aku datang kepada Ibnu Sirin, maka ia bertanya, hari ini tidak ada khabar? Lalu aku jawab, Amir sudah melarang tukang-tukang cerita itu bercerita. Maka menyambung Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Maknanya Ibnu Sirin ni satu hari dia tanya kepada Ibnu Aun ni, hari ni ada cerita apa hari ni? Kan? Cerita apa dalam berita ini, berita TV3 contohnya kan. Dia zaman tu maknanya apa berita daripada gubernur, daripada pemerintah hari ni. Jadi Ibnu Aun ni jawab, dia kata hari ni ada larangan daripada amir, daripada pemerintah supaya tukang-tukang cerita ni tidak boleh lagi bercerita dalam masjid. Maka kata Ibnu Sirin, dia sudah mendapat taufik ke jalan yang benar. Maknanya pemerintah tu dah tahu dah. Dah tahu benda yang betul. Apabila dia buat polisi tu, polisi yang baik lah maknanya, bila menghalang tukang-tukang cerita ni memenuhi masjid-masjid. Kau nak cerita, pergi cerita tempat lain. Dan cerita sebagai cerita, bukan dikaitkan dengan hal-hal nama-nama agama. Kemudian ada lagi kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu Al-A'mash. Al-A'mash ni nama dia Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. Dia masuk ke dalam Masjid Basrah, Masjid Jami' Basrah di Iraq. Maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita, dan mengatakan, diterangkan hadis kepada kami oleh Al-A'mash. Al-A'mash ni seorang ulama hebat. Dia masuk masjid, dia tengok ada tukang cerita. Tukang cerita ni pula jual nama dia. Jual nama dia. Dia kata Al-A'mash cerita, kan? Dia kebetulan dia masuk, dia dengar orang ni petik nama dia. Dan berdusta atas nama dia. Itu pasti cerita-cerita yang tak betul lah tu. Tapi dia agaknya nak bagi orang dengar cerita dia, dia petiklah nama tokoh ulama kan. Kebetulan ulama tu datang, Al-A'mash datang mendengar sendiri bahawa tukang cerita ni duk sebut nama dia. Apa Al-A'mash buat? Maka Al-A'mash pun masuk ke tengah-tengah kumpulan yang bercerita tu. Apa dia buat? Dia cabut bulu ketiak dia. Al-A'mash tu dia pergi tengah-tengah tempat orang bercerita tu, dia angkat ketiak dia, dia cabut bulu ketiak. Terkejutlah tukang cerita ni. Tukang cerita ni terkejutlah. Dia kata, "Tuan, adakah tuan tidak malu buat benda tu?" Dia kata. Adakah tuan tidak malu? Dia tak kenal yang dia buat tu sebenarnya A'mash yang dia sebut tu. Maka Al-A'mash menjawab, "Mengapa pula? Bukankah yang saya buat ni adalah sunnah? Bukankah yang saya buat ni adalah sunnah Rasulullah SAW, dan yang saudara buat itu adalah pembohongan dan pendustaan." Apa maksudnya? A'mash nak kata yang aku buat ni lebih baik daripada apa yang kau buat. Walaupun nampak macam memalukan, cabut bulu ketiak, tapi ini Rasulullah, sunnah Rasulullah cabut bulu ketiak ni. Tapi yang kau berdusta, bercerita, petik pula nama aku, itu satu pendustaan, itu satu bid'ah, itu satu benda yang buruk, benda yang mungkar. Begitu cara dia nak memalukan. Bukan dia yang malu, dia nak memalukan orang yang bercerita tadi. Ini seorang ulama, dia tahulah kan. Sebab itu dia kata yang dia buat itu sunnah. Itu cara lah, itu cara. Okey, ini kisah-kisah ni. Imam Al-Ghazali berikan kisah-kisah nak bercerita tentang zaman-zamannya berlaku benda-benda macam ni. Kemudian berkata pula Ahmad bin Hanbal, ini imam besar, imam mujtahid mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, yang paling banyak berdusta antara manusia ialah tukang-tukang cerita dan peminta-minta. Peminta-minta ni mungkin ada zaman golongan tu orang yang suka meminta apa ni kan. Bila nak minta tu cerita macam-macam lah.
Kita pun ada kadang-kadang kan cerita, oh isteri saya nak balik ni, bas duit tak ada, kan. Esok datang orang tu juga cerita benda yang sama. Agaknya 10 orang cerita benda yang sama, dapat RM10 dan RM50, tak balik-balik juga ke kampung dia. Nanti minggu depan orang lain pula cerita benda yang sama. Itu sama lah, orang nak meminta ni dia cenderung untuk kadang-kadang berdusta. Kita tak kata siapa-siapa lah, tapi kes tu kadang-kadang berlaku. Jadi orang yang nak meminta dan orang ni lah tukang-tukang cerita ni. Tukang cerita ni mungkin nak melariskan, nak bagi orang suka dengar dia punya cerita. Jadi dia mulalah tambah sana tambah sini, dan lama-lama jadilah perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan agama dan lain-lain lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tadi Imam Ahmad ni Sayyidina Ali pula mengusir tukang cerita daripada Masjid Jami' Basrah. Sayyidina Ali pun amat marah, tidak suka dengan kelompok ni tukang-tukang cerita, qassas ni. Tatkala didengarnya yang bercerita itu adalah Al-Hasan Al-Basri, maka tak diusirnya. Okey, maksudnya dia bukan sebarang cerita, bukan tak boleh cerita, even dalam masjid, dalam ceramah boleh, tapi cerita itu mestilah cerita yang benar. Cerita itu mestilah cerita yang membawa kepada tujuan dan matlamat tazkirah ataupun zikir. Ini kita tengah cerita pasal zikir ni, perkataan zikir yang telah ditukarkan dan diselewengkan maknanya. Maksudnya kalau cerita membawa kepada matlamat tazkirah yang sebenar, tak ada masalah. Misalnya kita cerita tentang sahabat, kita cerita tentang Nabi Muhammad, kita cerita tentang Isra' Mi'raj, kan? Ceramah Isra' Mi'raj penuh dengan cerita je. Tapi cerita pasal siapa? Cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikuti sunnahnya dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah untuk bercerita, tapi ini masalah apabila cerita-cerita itu sudah mula ditambah-tambah dan kadang-kadang sudah lari daripada matlamat zikir dan tazkirah itu sendiri. Itu masalah. Sebab itu kata Imam Ghazali, Sayyidina Ali pernah mengusir tukang-tukang cerita daripada Masjid Jami' Basrah, tapi bila Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, Hasan Al-Basri ini seorang yang hebat, bercerita, maka dia tidak halang, dia tidak halau. Kerana apa? Kerana Hasan Basri ini yang diceritakan itu adalah ilmu akhirat. Kandungan cerita Hasan Al-Basri ini adalah tentang ilmu akhirat dan berfikir tentang kematian, zikrul maut. Ini semua cerita-cerita yang memang tazkirah sifatnya, zikir sifatnya, membawa kita kepada ketuhanan, memperingatkan kepada kekurangan diri. Cerita tentang kita punya kelemahan diri, kecacatan, aib kita, supaya kita ingat kelemahan kita dan ingat kepada Tuhan. Bercerita tentang bahaya amal gurisan syaitan, maknanya tentang bahayanya syaitan punya bisikan, syaitan punya godaan ni, dan cara memelihara diri daripadanya. Benda-benda ni okey lah kalau bercerita benda ni, amat baik. Dan inilah cerita-cerita yang sepatutnya dibuat dalam tazkirah, bukan sekadar cerita seronok-seronok bagi orang ketawa dan lain-lain. Okey, ia mengingatkan kepada segala rahmat Allah dan nikmatnya. Hasan Basri tadi, kepada kelalaian hamba pada mensyukurinya, syukur nikmat, kan? Maknanya mengingatkan kita supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ia memperkenalkan kehinaan dunia, menceritakan tentang bahayanya kecintaan berlebih-lebihan kepada dunia ni, kekurangan, kehancuran dan kepalsuan janjinya, janji-janji duniawi ni, bahaya akhirat dan huru-haranya. Bahaya akhirat maksudnya ingatkan kita tentang hebatnya hari akhirat itu nanti, dan betapa huru-haranya hari kiamat itu nanti untuk orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dia, maka inilah dia tazkir, inilah dia zikir, inilah dia majlis
tazkirah yang terpuji pada agama, kata Imam Al-Ghazali, yang meriwayatkan dorongan kepadanya pada hadis yang dirawikan Abu Dzar seperti berikut. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang berbunyi, mengunjungi majlis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan salat 1000 rakaat. Ini maksudnya. Kenapa majlis zikir itu nilainya sampai lebih 1000, melebihi amalan bersolat 1000 rakaat? Kerana dia membawa kita, mengingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersolat itu pun kalau tanpa ilmu melalui tazkirah ni, solat itu sendiri mungkin tidak akan dapat mencapai matlamat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Makna itu maksudnya majlis ilmu itu dia lebih jauh mulia daripada bersolat. Kenapa? Kerana itu prasyarat kepada solat tu pun. Kan? Ilmu ni merupakan prasyarat kepada solat. Tapi pastilah kalau orang solat itu dengan ilmu, itu nombor satu lah. Tapi ni kan hanya sibuk nak bersolat, nak beribadat, tapi ilmunya tak ada. Takut nanti apa? Bila solat banyak je riak pula. Sebab tak ada ilmu ni. Solat banyak mungkin situ timbul pula riak. Kan? Esok datang ke masjid, aku letih sikit lah hari ni, semalam 100 rakaat aku semayang. Wah, cerita dekat kawan kan, habis semua kan, yang buat 100 rakaat itu habis begitu saja kerana datangnya riak pada esok harinya dan bercerita pula pada orang. Ini bahana kalau ibadat banyak tapi ilmu tak ada, tazkirahnya tak ada kan. Itu maksudnya majlis ilmu itu mendahului, lebih utama, lebih mulia berbanding dengan bersolat 1000 rakaat. Mengunjungi majlis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Sama juga kan. Sebab ilmu itu asas kepada apa sahaja amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, termasuklah mengunjungi orang sakit. Mengunjungi majlis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Bertakziah 1000 jenazah kan, maksudnya kita pergi ucap takziah kepada 1000 orang kan, nampak baguslah. Tapi kalau tak ada ilmu, tak tentu lagi kan apa yang kita lakukan itu merupakan satu perkara yang baik. Ini hadis ya, yang kita sebut ni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, dan dari membaca Al-Quran. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah lebih baik daripada membaca Al-Quran? Rasulullah jawab, ya, majlis zikir ini lebih baik daripada membaca Al-Quran. Kerana adakah manfaat membaca Al-Quran selain ilmu? Maksudnya, kalau saya baca balik bahasa Arab itu, maksudnya adakah membaca Quran itu bermanfaat tanpa ilmu? Tidak bermanfaat kan. Kalau kita baca Quran banyak pun tapi fahamnya tidak, rasa khusyuk dan khuduk terhadap Allah, ayat-ayat Allah yang kita baca pun tak rasa apa-apa. Sekarang seronok baca Quran macam tu saja, tak ada ni juga. Maka lebih penting untuk orang ni pergi dulu majlis ilmu, dengar dulu tentang kelebihan Al-Quran, belajar tauhid cukup dulu, kalam Allah tu maksudnya apa, belajar tu dulu. Balik baca Quran, barulah dia punya bacaan Quran itu akan bermanfaat dan berkualiti lebih tinggi berbanding dengan sekadar membaca Quran saja. Itu maksud hadis daripada Abu Dzar ini. Habis dah. InsyaAllah kita berhenti kat situ. Nanti kalau ada kesempatan kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.